TV KPM. 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. Assalamualaikum semua, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K dan hari ini satu lagi mata pelajaran menarik yang akan kita sama-sama belajar dan kupas topik yang akan diutarakan. Sebelum itu, Nisa suka nak ingatkan kepada anda semua agar kekal duduk di rumah sekiranya tiada keperluan penting untuk anda keluar. Sekiranya perlu juga keluar, barulah jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dah balik rumah tu nanti cepat-cepat mandi, cepat-cepat tukar baju. Kita nak kena lawan COVID-19 kerana kita belum menang, tetapi masih ada harapan untuk kita sama-sama melakukannya. Jaga diri sendiri dan jaga orang sekeliling kita. Serta jangan lupa untuk sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Sebentar tadi kita telah lihat satu video pendek yang menampilkan gagasan pembentukan Malaysia pada masa itu. Kalau saya tak silap lah, kalau salah tak apa, nanti kita tanya cikgu. Kita akan kaitkan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru ini. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Siva Kumar Ramachandran dari SMK Bandar Utama Damansara 4, Damansara Petaling Jaya. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, selamat sejahtera Nisha. Bagaimana perasaan pagi ni? Baguslah, bagus. Bagus, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Sebelum saya tanya Cikgu Siva berkenaan dengan topik ataupun tajuk kita pada hari ini, saya nak ajak kawan-kawan saya masuk ke kelas. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, baiklah. Mana dia rakan-rakan saya juga dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Hai semua, selamat pagi, salam sejahtera. Hai. Hai. Wah, nampaknya mereka semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini dan saya kira rakan-rakan di rumah nak berkenalan dengan kawan-kawan saya di Google Meet. Jadi jom kita persilakan rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri mereka. Kita akan mula dengan Danish. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Danish Qayyim bin Sabaruddin. Baik. Dari kelas 5 Matahari, dari sekolah SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik, terima kasih Danish. Seterusnya kita ada Arif Syahmi. Silakan Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Wak Arif Syahmi bin Wak Muhammad Syazan dari kelas 5 teratai. Saya juga dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Harish. Silakan. Salam sejahtera semua. Saya Harish, juga dari kelas 5 teratai dan dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih Harish. Seterusnya kita ada Joycelyn. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Joycelyn Yijia Chen dari kelas 5 Matahari, juga dari sekolah SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih. Kemudian kita ada Wenlin. Silakan. Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Yong Wenlin. Saya dari kelas 5 Dahlia, juga dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Baiklah, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Dania Lakshmi. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Dania Lakshmi Gundasamy. Saya daripada kelas 5 Dahlia. Saya juga dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SMK Bandar Utama Damansara 4 yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Rakan-rakan di rumah juga boleh turut sama kekal menonton teras kerana hari ini tajuk kita sangat-sangat menarik. Sebab itu saya nak kena tanya cikgu kita. Cikgu Siva, apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu? Ya, sebenarnya hari ini kita nak belajar satu tajuk yang menarik seperti mana Nisha beritahu tadi. Ya?
Tapi daripada saya yang beritahu, apa kata kita tanya murid-murid kita yang ada di rumah? Wah, boleh, boleh. Yang terus bersama kita dalam program ni. Ya, boleh cikgu. Nak tanyalah. Silakan cikgu tanya pada Sebenarnya murid-murid. mata pelajaran yang kita belajar hari ini, siarannya ada kesinambungan daripada apa yang kita belajar dari siaran yang lepas. Oh, Jadi ya. kita nak tengok ada tak murid-murid kita ni mengikuti siaran didik ni. Jadi kita nak tanya murid-murid kita, apa yang kita belajar pada siaran yang lepas? Kita tanya mereka. Mari. Siapa boleh kongsikan apa sebenarnya topik ataupun tajuk kita pada hari ini, kawan-kawan? Yang siaran yang lepas. Yang lepas. Kita nak bawa siaran itu dari sana Masuk untuk ke hari masuk ini. ke hari ini. Supaya boleh. dia menarik. Okey. Siapa nak kongsikan? Okay, silakan. Kita ada Arif. Silakan Arif. Okey, pada siaran lepas, seingat saya kita belajar tentang idea gagasan Malaysia dan faktor pembentukan Malaysia, cikgu. Okey. Ya, bagus Arif. Betul, cikgu? Ya, betul. Itu yang kita belajar. Kita tahu Cikgu Ridwan ini pada siaran yang lepas telah mengupas dengan lanjut bagaimana idea ini bermula dan bagaimana faktor-faktornya. Jadi saya rasa kita, murid-murid kita ni memang mengikuti siaran Didik TV dan Didik TV ini sekarang menjadi satu lagi saluran penting untuk mereka buat ulang kaji. Dan kita ucapkan tahniah kepada siaran Didik TV ini. Wah, terima kasih. Saya mewakili pihak Didik TV ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada yang di rumah turut menonton Didik TV daripada pagi sampai ke malam. Kita penuh dengan rancangan-rancangan pendidikan yang sesuai dengan silibus yang terkini. Kawan-kawan kita ni sebenarnya adalah rakan-rakan tingkatan 5. Calon-calon SPM 2021. Jadi rakan-rakan calon yang lain boleh jadikan episod kali ini untuk ulang kaji topik kita pada hari ini. Ada lagi yang cikgu nak kongsikan tentang topik kita hari ini? Jadi kita tanya lagi seorang lagi. Tanya lagi seorang. Apa? Mari, boleh. Tak ada masalah. Bagaimana dengan Wenlin? Wenlin? Oh, cikgu, kalau kita ikutkan siaran lepas, pada hari ini kita akan belajar tentang reaksi negara-negara yang lain kan? Bagus Wenlin. Jadi reaksi. saya rasa mereka tak perlukan cikgu. Mereka dah memang dah ready dah. Mereka dah mengikuti siaran ini dengan bagus dan mereka memang faham apa yang mereka nak belajar. Jadi hari ini memanglah seperti mana yang diberitahu oleh Wenlin, kita akan belajar tentang reaksi awal terhadap pembentukan Malaysia. Baik. Dan reaksi ini terbagi kepada dua. Iaitu reaksi tempatan yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Manakala kita juga ada reaksi dari negara-negara jiran kita tentang idea pembentukan ini. Iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Jadi pada akhir siaran ini ataupun pada akhir pembelajaran ini, kita harapkan murid-murid kita dapat menerangkan dengan jelas apakah reaksi pembentukan Malaysia, penduduk tempatan dan negara jiran terhadap idea pembentukan Malaysia. Itulah yang kita nak kupas pada hari ini. Ya, sangat-sangat menarik. Saya pun dah bersedia dengan pen dan kertas saya. Yang di rumah jangan lupa bersedia dengan pen dan kertas. Kalau buku teks di muka surat berapa, cikgu? Muka surat 58. 58. Ya. Boleh cek ya? Tak apa, boleh cek. Yang di rumah pun selak buku teks tu. Ya, penting. Sekolah beri kemudahan. Minta maaf, bukanlah untuk anda simpan. 94. 94 boleh bersedia. Dan sebelum kita nak memulakan sesi pembelajaran kita, sebelum tu saya nak jemput Cikgu Siva untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Mengikuti norma baharu. Sekarang ni kan, baiklah saya pula ya. Okey, baiklah saya nak tanya kawan-kawan saya, adakah anda sudah bersedia? Kalau bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan kita nak tunggu kawan-kawan di rumah pun turut bersedia. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Jadi pada hari ini, kita akan mempelajari subtopik 5.3 iaitu reaksi tempatan dan negara jiran terhadap idea pembentukan Malaysia. Reaksi tempatan melibatkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Manakala reaksi negara-negara jiran melibatkan reaksi daripada negara Indonesia, Filipina dan Thailand. Pada hari ini, kita juga akan menyentuh tentang reaksi negara jiran ketika pembentukan Malaysia. Antara negara yang terlibat termasuklah Indonesia, Filipina dan Thailand yang turut menunjukkan pelbagai pandangan mereka terhadap idea ini.
KPM. Didik TV KPM. Mei 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisake. Kita ada Cikgu Siva dan juga rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 4 Petaling Jaya. Dan topik kita hari ini adalah reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Sedikit sambungan daripada apa yang kita telah belajar dengan siaran yang lalu bersama dengan Cikgu Ridwan. Jadi jom Cikgu Siva, anda dah bersedia? Ya, bersedia. Bersedia. Okay. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Ya, murid-murid di rumah, apa yang kita disiarkan di skrin anda ialah reaksi tempatan terhadap pembentukan Malaysia. Seperti mana murid-murid beritahu tadi, reaksi ini terbagi kepada dua, reaksi tempatan dan juga reaksi dari negara jiran. Jadi kita nak lihat sekarang reaksi dari Persekutuan Tanah Melayu, negara kita. Okey, jadi sekarang kita lihat, kalau idea ini, kita nak tanya murid-murid, idea ini sebenarnya datang daripada siapa? Boleh tak siapa-siapa yang boleh jawab soalan ini? Siapa nak bantu Cikgu? Silakan. Ya. Silakan Danish. Seingat saya lah kan, idea pembentukan Malaysia ni datang sendiri daripada Tunku Abdul Rahman. Ya, betul Danish. Seperti mana Danish beritahu, idea ini walaupun ada ramai tokoh-tokoh yang mencadangkan idea pembentukan ini, tetapi yang akhirnya merealisasikan idea ini adalah Tunku Abdul Rahman sendiri. Jadi kalau idea itu datang dari Tunku Abdul Rahman itu sendiri, bagaimana pula reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap idea beliau? Kita tanya mereka sekarang, lagi sekali. Kita tanya rakan-rakan kita. Silakan, siapa nak kongsikan? Cikgu. Silakan Dania. Cikgu, saya rasa penduduk Tanah Melayu menyokong idea ini, kan? Ya, memang betul lah. Oleh kerana idea itu datang dari Tunku Abdul Rahman dan kita sebagai penduduk di sini, saya rasa kita perlu menyokong idea pemimpin kita. Jadi kita dapat lihat reaksi daripada Tanah Melayu ialah menyokong penuh idea Tunku Abdul Rahman. Walaupun ada sedikit perbezaan pendapat, tapi perbezaan itu tak adalah ketara sangat. Tapi kita secara keseluruhan berdiri teguh di belakang Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan misi gagasan Malaysia. Dan UMNO yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman ketika itu berdiri teguh di belakang beliau untuk menjayakan gagasan Malaysia. Jadi itulah reaksi daripada Persekutuan Tanah Melayu di mana mereka menyokong penuh gagasan pembentukan Malaysia. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita lihat kepada Bumi Kenyalang pula. Okey, kita pergi ke Bumi Kenyalang untuk melihat bagaimana dengan idea pembentukan Sarawak. Okey, idea reaksi daripada penduduk tempatan tentang gagasan Malaysia. Jadi boleh kita tanya murid-murid kita, ya? Oh, Danish aktif sekali. Silakan Danish. Saya ada soalan, Cikgu. Tak silap saya lah kan, reaksi daripada penduduk Sarawak ni dia lain sikit daripada reaksi Tanah Melayu. Ya, Kak Arif. Apa yang lain sikit tu? Lain sikit macam mana? Ya, lain sikit. Kerana di Tanah Melayu kita tahu, semua penduduk menyokong penuh gagasan idea Malaysia. Tetapi di Sarawak pula ada kelainan. Jadi kita nak lihat apakah kelainan yang ada di negeri Sarawak tentang idea pembentukan Malaysia. Silakan. Siapa boleh kongsikan? Okey, Arif. Silakan Arif. Okey, Cikgu. Jadi di Sarawak ni, reaksi mereka boleh dibahagikan kepada 3, Cikgu. Pihak yang menyokong, pihak yang menentang, kemudian pihak yang menentang, kemudian menyokong pula. Ya, betul. Ada 3 jenis reaksi yang ditunjukkan oleh penduduk Sarawak. Ada satu kumpulan menyokong idea ini, satu lagi golongan menentang idea ini, dan ada satu lagi golongan pada awalnya menentang, tetapi kemudiannya selepas diberi penerangan demi penerangan, akhirnya mereka menukar pendirian mereka dan menyokong idea pembentukan Malaysia. Itulah yang kita dapat lihat
Jadi sekarang kita nak lihat siapa pula yang menyokong idea ini. Siapa yang menyokong idea ini? Siapa yang dah buat ulang kaji ni soalan ni? Siapa yang sokong idea pembentukan Malaysia di Sarawak? Cikgu, boleh saya cuba? Silakan. Ya, cuba. Dania. Okay, Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tunku Haji Bujang, Tuanku Osman dan Parti Berjasa, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dari Parti Panas, Temunggung juga anak baring dari Parti Pesaka dan Sarawak Chinese Association. Semua menyokong idea pembentukan Malaysia. Ya, betul Dania. Seperti mana yang Dania beritahu, ada beberapa parti politik di Sarawak seperti Berjasa, Panas, Pesaka, Sarawak Chinese Association. Mereka berdiri teguh dan menyokong idea gagasan Malaysia. Tapi pada masa yang sama, kita juga lihat ada pula satu golongan yang tidak begitu bersetuju dengan idea pembentukan Malaysia. Jadi sekarang kita tanya pula murid-murid kita, siapa yang agaknya menentang idea ini? Cikgu, bolehkah saya jawab? Ya, Wenlin, silakan. Antaranya Parti SUPP, pimpinan Ong Ki Hui serta Parti SNAP, pimpinan Stephen Kalong Lingkan menentang idea ini kan, Cikgu? Ya, betul, Wenlin. Ya, memang dua parti politik ini adalah antara parti yang menentang idea Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia. SUPP dan juga Parti SNAP. Dan tadi kita dah lihat kan, ada yang menyokong, ada yang menentang. Tetapi ada yang nombor 3 kan? Dia mula-mula dia menentang, lepas tu tiba-tiba dia ubahlah pendirian, dia sokong pula, ya cikgu? Ya, siapa pula nak bantu? Siapa nak bantu saya? Okay, silakan Arif. Cikgu, saya tahu. Reaksi ketiga ini ialah apabila Parti SNAP pada peringkat awal menentang idea pembentukan ini. Namun, selepas mendengar cadangan jawatan kuasa Setia Kawan Malaysia, JSKM, parti menyokong idea pembentukan ini. Jadi reaksi mereka di sini ialah menentang kemudian menyokong. Ya, betul, memang cikgu. Bagus. Baguslah jawapan. Pada peringkat awal mereka memang menentang. Okey, tetapi setelah diberikan penerangan demi penerangan, mereka akhirnya bersetuju dan sedar bahawa idea pembentukan Malaysia ini adalah suatu yang bagus dan memberi manfaat kepada mereka. Jadi akhirnya mereka setuju dengan idea Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia. Jadi itulah antara reaksi yang kita dapat lihat daripada negeri Sarawak. Terdapat 3 menyokong, menentang dahulu, kemudian menyokong. Jadi rata-rata kita boleh buat kesimpulan tentang negeri Sarawak ini, sebenarnya penduduk Sarawak memang inginkan untuk menyertai gagasan Malaysia. Itu yang menarik di Sarawak. Okey, sekarang daripada Sarawak kita terbang pula ke negeri ke Bawah Bayu. Okey, di Bawah Bayu, Sabah. Okey. Jadi sekarang kita tanya murid-murid pula, bagaimana dengan reaksi penduduk Sabah? Siapa boleh kongsikan? Bagaimana? Kalau di Sabah bagaimana pula keadaannya? Adakah berbeza dengan Sarawak? Siapa boleh bantu kat sini? Cikgu. Silakan, Danish. Saya rasa di Sabah reaksinya terbagi kepada 2. Iaitu menyokong dan menentang. Ya, di Sarawak memang ada 2 peringkat. Maksudnya ada yang menentang, kemudian ada yang menyokong. Tapi yang menarik di Sabah ialah terdapat sedikit perubahan pada peringkat awal. Pada peringkat awal ni, mereka macam seakan-akan tidak bersetuju ataupun bimbang untuk menyertai Malaysia. Iyalah, kalau orang bagi cadangan awal-awal mestilah macam okey ke tak okey ni cadangan ni kan, pembentukan mereka ni. macam keliru. Sama ada nak menyertai ataupun tidak menyertai. Jadi kita lihat apakah yang menyebabkan mereka begitu bimbang untuk menyertai Malaysia. Apa yang di sebaliknya ceritanya? Siapa boleh kongsikan dengan Nisa? Apa agaknya berlaku? Silakan Wenlin. Cikgu, antara sebabnya kerana sistem perkhidmatan awam mereka sudah bagus. Jadi mereka tidak berminat untuk bergabung dengan Malaysia pada peringkat awal. Pada waktu tu keadaan di negeri Sabah sudah agak stabil, agak baik. Dan mereka merasakan tak perlulah mereka tak perlu menyertai Malaysia. Ada lagi sebab tak? Kenapa mereka rasa bimbang? Ada lagi tak nak selain kongsikan? Daripada tu?
Siapa yang nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Selain daripada sebab itu, kita juga ada beberapa sebab kenapa mereka bimbang pada peringkat awal. Okey, baiklah. Harish nak cuba jawab. Silakan Harish. Ya, okay. So saya rasa jadi sebab yang kedua adalah kerana rakyat Sabah pada masa itu bebas menjalankan aktiviti harian mereka. Ya, bagus. Mereka rasakan segala-galanya dah sudah tersedia ada. Jadi kenapa mereka perlu menyertai, dan mereka juga mungkin bimbang kemasukan mereka ke dalam Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia mengganggu aktiviti mereka. Itu sebab yang menyebabkan mereka rasa macam orang kata apa? 50-50. Nak betul. menyertai ataupun tidak. Atas pagar lah, atas cikgu. pagar, atas pagar. Okey. Sekarang kita lihat, ada lagi tak sebab kenapa pada peringkat awal mereka rasa begitu bimbang untuk menyertai Malaysia? Cikgu, saya nak jawab sebab yang ketiga. Ya, silakan Dania. Mereka rasa selamat berada di bawah pemerintahan British kerana kehadiran tentera British. Ya, ini satu lagi sebab kerana Sabah ketika itu berada di bawah penjajahan British. Jadi memang dijaga oleh British. Jadi mereka rasa mereka lebih selamat kalau berada di bawah pemerintahan British dengan kehadiran tentera dan sebagainya. Jadi inilah antara sebab yang menyebabkan mereka rasa tidak perlulah untuk menyertai Malaysia ketika itu. Tetapi selepas penerangan demi penerangan diberikan kepada mereka, dan kita lihat pula ada golongan yang menyokong, khususnya parti-parti politik di Sabah menyokong idea pembentukan Malaysia. Jadi sekarang kita lihat siapa yang menyokong idea pembentukan Malaysia. Siapa tahu ni? Golongan yang menyokong. Yang menyokong. Ada yang nak kongsikan? Ada? Kalau tak ada, kita panggil nama. Kalau tak, kita teruskan. Cikgu Siva boleh jelaskan. Teruskan. Kita teruskan. Okay? Antara parti-parti politik yang menyokong idea pembentukan Malaysia ini ialah parti UNCO ataupun kita panggil United National Kadazan Organisation, United Sabah National Organisation, Sabah Chinese Association. Kesemua parti-parti politik ini, mereka mungkin berbincang dengan ahli-ahli mereka dan akhirnya membuat keputusan idea pembentukan Malaysia ini adalah sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada mereka. Jadi akhirnya mereka membuat keputusan untuk menyertai gagasan Malaysia. Itulah yang menariknya. Okay? Selepas mereka berbincang dan melihat keberkesanan dan kepentingan pembentukan Malaysia, keputusan ialah untuk menyokong idea pembentukan Malaysia. Ya, baik. Okay, itu yang menarik. Jadi sekarang kita lihat pula bagaimana dengan tadi kita dah kata ada yang menentang. Jadi sekarang kita lihat pula siapa yang menentang idea pembentukan Malaysia. Siapa boleh masuk membantu cikgu untuk memberitahu murid-murid yang belajar di rumah kenapa ada juga golongan yang menentang idea pembentukan Malaysia ini di Sabah. Teruskan. Siapa boleh kongsikan? Okey, silakan Arif yang rupanya seiras-iras dengan penyanyi Floor 88 itu. Silakan. Sebenarnya macam ini. Pemimpin Sabah pada masa itu mereka ingin mendapatkan kemerdekaan secara berasingan. Selain itu, kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Ya, betul. Menarik, okey. Menarik. Baiklah, terima kasih Arif. Lagi, kita ada beberapa lagi sebab kita lihat. Kita tanya lagi murid-murid kita, apakah sebab kenapa mereka menentang? Siapa lagi nak kongsikan berkenaan dengan penentangan kepada gagasan pembentukan Malaysia di Sabah? Okay, silakan Joycelyn. Bukan itu sahaja, mereka ingin membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo. Sebab tu mereka nak merdeka secara berasingan. Mereka juga mempersoalkan kenapa pemimpin tempatan Sabah yang perlu menyesuaikan diri dengan tanah Melayu dan bukan sebaliknya. Jarak antara Sabah dan Sarawak dengan Kuala Lumpur juga jauh dan ini menimbulkan masalah. Itu yang menarik ya. Mereka menggunakan jarak ini sebagai salah satu alasan untuk menentang idea gagasan Malaysia. Jadi bila kita melihat apakah
sebab di sebalik jarak itu baru kita dapat tahu sekiranya mereka perlukan sebarang keputusan pada masa itu. Jadi jarak itu membuatkan pemimpin-pemimpin dari Tanah Melayu tidak dapat hadir ke Sabah atau mereka tidak dapat hadir ke Kuala Lumpur untuk membuat perbincangan-perbincangan lanjut yang mana mereka perlukan keputusan segera. Jadi mereka lihat jarak ini sebagai satu sebab dan mereka juga memang sudah ada satu idea untuk membentuk sebuah kesatuan bersama dengan negeri-negeri Borneo. Jadi dengan harapan, dengan idea-idea inilah akhirnya mereka rasa pada masa itu mereka tidak perlu menyertai gagasan Malaysia. Tetapi apa yang berlaku ialah parti-parti politik ini akhirnya menubuhkan Parti Perikatan Sabah. Semua parti-parti politik mereka menyertai gagasan Parti Perikatan Sabah dan mereka mengubah pendirian untuk menyertai Malaysia. Okey, baiklah. Ini adalah golongan yang pada awalnya menentang. Kemudian setelah perbincangan dan beberapa sebab yang lain, mereka kemudiannya membuat keputusan untuk menyokong, untuk menyertai gagasan pembentukan Malaysia. Baiklah, setakat ini kita dah belajar berkenaan dengan reaksi daripada warga tempatan, daripada warga di Sarawak dan juga Sabah. Kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kembali ke Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih menonton. Setakat ini kita telah lihat reaksi daripada warga tempatan, warga Sarawak dan juga warga Sabah. Jadi jom cikgu, kita teruskan sesi kita. Silakan. Ya, sekarang kita lihat secara rumusannya. Kita dah lihat Sabah dan Sarawak. Kita lihat inilah antara tokoh-tokoh yang murid-murid harus kenali dan perlu. Inilah antara orang yang berjasa kepada pembentukan Malaysia. Jadi kita di Sarawak, kita ada Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP yang dipimpin oleh Wang Ki Ui. Parti Negara Sarawak PANAS Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Parti Kebangsaan Sarawak yang SNAP yang pada awalnya menentang tetapi kemudiannya menukar pendirian untuk menyokong idea Stephen Kalong Ningkan. Dan kita ada Temenggung juga anak Barieng Parti Pesaka Anak Sarawak. Ini adalah antara tokoh-tokoh murid-murid generasi masa ini harus perlu ingat mereka dan inilah antara mereka. Dan di Sabah pula, inilah antara tokoh-tokohnya yang membantu idea pembentukan Malaysia. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu, UNCO, Donald Stephen, Datuk Mustafa Datuk Arun dan GS Sundang adalah antara tokoh yang berdiri teguh di belakang Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan idea gagasan Malaysia. Jadi itulah kita dah lihat bagaimana peringkat Sabah dan Sarawak ini walaupun ada sedikit penentangan, kebimbangan pada peringkat awal, tetapi kemudiannya semua itu bertukar menjadi sokongan padu kepada idea Tunku Abdul Rahman. Ya, pada awal tu saya kira mungkin antara cabaran yang dihadapi untuk menjayakan gagasan pembentukan Malaysia. Jadi jom kita teruskan. Silakan cikgu. Ya, okey. Jadi selepas kita dah lihat Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, sekarang kita lihat pula apa pandangan rakyat Singapura. Okey. Bagaimana dengan Singapura? Pandangan Singapura. Siapa nak kongsikan? Ya, Danish. Silakan Danish. Jadi di Singapura, sebab saya ada dua juga reaksi menyokong dan menentang. Jadi saya nak terangkan untuk pihak yang menyokong. Ya, teruskan. Jadi yang menyokong idea pembentukan Malaysia ini ialah parti PAP
golongan industri dan golongan peniaga. Betul ke? Ya, betul, Arif. Ya. Memang di Singapura pun ada dua pandangan. Rakyat terbelah kepada dua. Baik. Yang segolongan kata, jom kita menyertai gagasan Malaysia. So, golongan lagi kata, tidak, kita tak perlu, kita tak nak, kita kekal sebagai begitu. Jadi seperti mana Danish kata tadi, yang menyokong memanglah dua. Pertama, People Action Party ataupun kita panggil PAP, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, menyokong usaha penggabungan ini. Memang Lee Kuan Yew memang dia serasi dengan Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan idea pembentukan Malaysia. Tapi selain daripada PAP, kita juga ada parti buruh. Satu lagi parti politik di Singapura yang menyokong idea ini, tetapi bagi mereka rasa mungkin sukar idea ini dilaksanakan. Mungkin mereka ada sebab-sebab tertentu kenapa mereka rasa idea ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi sekarang kita dah lihat golongan yang menyokong. Mari kita lihat yang menentang pula. Siapa yang menentang ni? Rakan-rakan ada yang nak kongsikan? Okey, silakan. Joycelyn. Cikgu, di Singapura terdapat dua parti politik utama yang menentang idea penentangan ini. Pertama, Parti Rakyat Singapura dan kedua Barisan Sosialis. Ya, betul. Seperti mana yang diberitahu oleh Joycelyn, di Singapura kita ada dua pandangan. Satu tadi saya kata yang menyokong, menentang, dan yang menentang itu ialah Parti Rakyat Singapura. Mungkin mereka ada sebab kenapa mereka menentang idea ini. Tapi yang menarik di sini ialah Barisan Sosialis. Barisan Sosialis menganggap penentangan ini sebagai satu penentangan mereka ini adalah disebabkan oleh sebagai penjajahan baru ataupun dalam istilah sejarah kita panggil neokolonialisme. Neokolonialisme. Jadi mereka takut mereka ini mungkin akan dijajah semula oleh tanah Melayu. Jadi itulah kebimbangan mereka. Dan kepada kerajaan British mereka mencadangkan agar pandangan rakyat Singapura diambil terlebih dahulu dan melihat kepada pandangan itu barulah dibuat keputusan sama ada Singapura ini nak menyertai gabungan ataupun tidak. Jadi itulah dua pandangan yang terdapat di Singapura. Baik. Seterusnya kita lihat Brunei. Brunei memang satu lagi negara yang memang ada dalam idea pembentukan ini. Okay, memang ada dalam idea pembentukan ini. Jadi sekarang kita lihat, tanya murid-murid kita, bagaimana dengan Brunei? Bagaimana reaksi Brunei? Ada yang nak kongsikan? Okey, Wen Lin, silakan. Baiklah cikgu, seperti negeri-negeri yang lain, di Brunei juga ada yang menyokong dan menentang idea pembentukan Malaysia ini. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Sama. Jadi kita dah buat satu kesimpulan, memang negeri-negeri yang terlibat ni, mereka memang ada idea yang menyokong dan ada yang menentang. Jadi sekarang kita lihat pula yang menyokong idea ini. Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak kongsikan? Cikgu, boleh saya cuba? Silakan Harish. Okay. Baik cikgu, sejauh mana saya ingat, Sultan Brunei menyokong cadangan pembentukan ini. Selain itu, pada awalnya, rakyat Brunei juga berminat untuk menyertai gabungan ini, tapi mereka mahu kemerdekaan terlebih dahulu. Ya, mereka nak merdeka terlebih dahulu, cikgu. Mereka nak kemerdekaan terlebih dahulu. Itulah masalah mereka. Jadi sekarang kita lihat pula, di Brunei ada yang menentang. Jadi sekarang kita lihat pula, siapa yang menentang idea ini di Brunei? Okay, bagaimana pula tentang yang menentang? Ada yang nak kongsikan? Cikgu, silakan Danish. Silakan. Okey, jadi bagi pihak yang menentang, AM Azhari yang memimpin Parti Rakyat Brunei ataupun PRP menentang kuat cadangan pembentukan Malaysia ini. Ini adalah sebab beliau mahu menubuhkan sebuah kesatuan baru yang menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara. Di samping itu, AM Azhari juga menganggap idea pembentukan Malaysia ini merupakan taktik kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh mereka di rantau Tenggara Asia ni. Selain itu, ahli-ahli Parti Rakyat Brunei bimbang yang Brunei akan kehilangan
sebahagian besar kekayaan mereka sekiranya Brunei menyertai Malaysia. Ya. Ya, betul Dennis. Kita memang tahu Brunei adalah sebuah negara yang kaya dengan minyak, petroleum. Ya, betul. Jadi mereka anggap kalau mereka menyertai Persekutuan Malaysia, kemungkinan besar kekayaan mereka itu akan dikongsi dengan negeri-negeri yang lain. Ya. Jadi itu kebimbangan mereka yang mungkin ada asasnya. Tetapi yang kita nak lihat ialah tindakan AM Azahari yang menentang idea ini dengan mengatakan ini adalah satu lagi bentuk penjajaan dan juga melihat ini adalah satu cara British untuk terus nak kekalkan kuasa mereka di rantau ini. Jadi mereka anggap ini adalah sebenarnya idea British menggabungkan semua ini dan mereka nak terus berkekal kuasa di rantau ini. Jadi itulah antara tindakan-tindakan yang diambil oleh penduduk dan pemimpin di Brunei untuk ada yang ingin menjayakan gagasan Malaysia, tapi pada masa yang sama kita ada satu lagi golongan yang tidak bersetuju dengan idea pembentukan Malaysia. Okey, baiklah. Setakat ini adalah reaksi-reaksi tempatan yang kita telah pelajari. Kita dah masuk Singapura dan juga Brunei. Jadi jom kita pergi ke reaksi negara jiran pula, Cikgu. Ya. Okey. Setelah kita lihat negara-negara, negeri-negeri tempatan, tanah Melayu. Lepas tu kita lihat bagaimana pandangan Sarawak, bagaimana pandangan Sabah, pandangan Singapura, Brunei. Sekarang kita melihat pula pandangan daripada negara jiran. Baik. Ini adalah negara jiran. Kita nak lihat 3 negara dalam ni. Jadi pertama kita nak lihat reaksi daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Bagaimana? Ada yang nak kongsikan? Silakan Arif. Cikgu, pada peringkat awal, Indonesia tidak menentang rancangan pembentukan Malaysia ni sebenarnya. Lebih-lebih lagi, Naib Presiden Indonesia, Dr. Muhammad Hatta dan Dr. Subandrio menyambut baik cadangan ini. Okey, awalnya tidak menentang. Mereka sebenarnya Indonesia ni menarik. Ya. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam idea pembentukan Malaysia, kerana kita tidak mengambil mana-mana bahagian wilayah daripada Indonesia untuk menggabungkan dengan Tanah Melayu. Jadi pada asasnya mereka tidak ada sebab untuk menentang idea penubuhan Malaysia. Ya, betul. Dan ini dapat dibuktikan apabila Naib Presiden Indonesia, Dr. Muhammad Hatta dan juga Menteri Luar mereka, Dr. Subandrio, mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia dan mereka menyokong idea Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan gagasan Malaysia. Baik. Itu saja. Jadi saya rasa Indonesia ni memang jelas dengan begitu cantik. Mereka tidak mau sebarang masalah dan mereka memberikan sokongan penuh kepada gagasan Malaysia. Ya, baik. Sekarang kita lihat pula negara satu lagi, Filipina. Filipina. Siapa nak kongsikan? Untuk negara Filipina bagaimana? Okey, silakan Danish. Okey, hari itu saya buat ulang kaji sikitlah yang sejauh yang mana saya ingat. Rajin Filipina Filipina menentang idea pembentukan Malaysia. Presiden Filipina pada waktu tersebut Mahathir Pagal, beliau menentang idea pembentukan Malaysia ni. Kerana salah satu sebabnya ialah mereka membentuk wilayah Sabah. Oh, jadi Filipina yang menuntut wilayah Sabah, mereka menentang gagasan pembentukan Malaysia. Tapi di sini yang menarik ialah bagaimana Tunku Abdul Rahman menangani masalah ini. Memang kita tahu mereka menuntut wilayah Sabah. Tapi cara Tunku Abdul Rahman menangani isu ini harus diberi pujian dan penghargaan. Bagaimana Tunku Abdul Rahman menangani masalah ini? Kita lihat. Bagi Tunku Abdul Rahman, Sabah ketika itu berada di bawah British. Ya. Jadi mereka belum lagi menyertai Malaysia ataupun gagasan. Jadi dengan jelas Tunku Abdul Rahman memberitahu Macapagal, Presiden Filipina, itu adalah isu di antara kerajaan British dan Filipina. Jangan melibatkan tanah Melayu dalam hal ini. Jadi kalau Filipina anggap Sabah itu adalah wilayah mereka, sebenarnya mereka harus selesaikan masalah ini bersama dengan kerajaan British. Bukan dengan Tunku Abdul Rahman ataupun dengan kerajaan Malaysia. Dan di sini kita harus memberi pujian kepada Tunku Abdul Rahman. Memang bijak menangani masalah ini.
dan menggunakan pengalaman dan pengetahuan beliau, memang dengan mudah penentangan Filipina ini dapat dipatahkan dan akhirnya kita dapat merealisasikan idea pembentukan Malaysia. Satu tokokan untuk Tunku Abdul Rahman. Memang perlu diberikan kepada Tunku Abdul Rahman dengan bijak menangani masalah ini. Betul. Dan kita haruslah ingat jasa-jasa tokoh-tokoh inilah yang menjadikan negara kita seperti yang kita nikmati sekarang ini. Ya. Okey, baiklah. Semua penghargaan adalah kepada pemimpin-pemimpin terdahulu dan kesinambungannya kita dapat lihat pada hari ini. Kita dapat hidup sebagai satu masyarakat Malaysia yang begitu harmoni. Okey. Sekarang kita lihat pula satu lagi negara jiran yang turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia, iaitu negara Thailand. Saya pernah membantu memberi reaksi. Kita tanya murid-murid kita. Siapa ada buat ulang kaji yang bahagian ni? Saya, Cikgu. Okey, Dania. Silakan, Dania. Kerajaan Thailand memberikan pandangan yang positif tentang pembentukan Malaysia. Mereka memberikan reaksi positif? Ya, sebab bagi Thailand, kita nak lihat, mereka tidak ada sebarang kepentingan dengan negara kita. Jadi mereka lebih-lebih lagi, mereka lihat penubuhan Malaysia ini akan membawa rantau Asia Tenggara ini sebuah rantau yang kukuh, aman dan sejahtera. Jadi mereka lihat dalam perspektif positif, di mana mereka lihat gabungan ini perlu dilakukan dan mereka memang menyokong idea pembentukan Malaysia yang akan memperkuatkan usaha-usaha pemimpin pada ketika itu untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan penduduk Asia Tenggara. Jadi itulah antara reaksi yang kita dapat lihat daripada Indonesia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand. Tiga negara jiran yang memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Menarik perbincangan apabila kita melihat bagaimana negara-negara ini walaupun ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat secara langsung, tetapi untuk kepentingan bersama kerana kita tinggal di dalam rantau Asia Tenggara, jadi mereka perlulah sedikit sebanyak memberi pandangan mereka untuk menjayakan sebarang usaha yang diambil oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Betul tu, dan kita telah lihat rakan-rakan kita pun rajin mengulang kaji, masing-masing dapat membantu memberikan input untuk apa yang kita telah pelajari ataupun bincangkan setakat ini. Kita akan sambung pelajaran kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan jumpa anda semua selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Kita telah pun habiskan perbincangan kita berkenaan dengan reaksi-reaksi tempatan, reaksi-reaksi negara jiran berkenaan dengan gagasan pembentukan Malaysia. Jadi tiba masa untuk aktiviti yang saya suka, kita mestilah nak kena tanya soalan pada rakan-rakan kita. Baiklah, silakan Cikgu Siba. Ya, terima kasih Nisa. Okey, sebenarnya yang penting ialah bukan sekadar belajar, tetapi juga melihat soalan-soalan yang berkaitan dengannya. Betul. Kerana pelajar-pelajar yang melihat rancangan ini adalah murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Dan satu bahagian yang penting dalam sejarah ialah bahagian kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia lebih kurang menyumbangkan lebih kurang 60% daripada peperiksaan. Jadi murid-murid kita harus menguasai bahagian kebat untuk mendapatkan markah yang tinggi. Jadi kita cuba ambil satu soalan kebat yang berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu reaksi tempatan dan juga reaksi jiran. Dan kita lihat bagaimana murid-murid kita dapat menjawab soalan kebat dengan bagus. Dan ini adalah soalan kebat dia. Kita lihat
Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut? Ya. Jadi pelajar ataupun murid-murid harus peka apabila menjawab soalan kebat, mereka harus melihat konsep ataupun kata-kata yang istilah yang penting dalam soalan. Seperti dalam soalan ini ialah memberi faedah. Faedah. Pertama. Kedua, Sabah dan Sarawak. Walaupun tadi mereka belajar Brunei, Singapura, negara jiran. Jadi janganlah ambil yang bahagian itu masukkan dalam jawapan. Kerana dia terkeluar daripada sasaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting di sini ialah kepentingan ataupun faedah kepada negeri tersebut. Jadi kita takut murid-murid kita ni jawab kepentingan kepada tanah Melayu. Jadi mungkin jawapannya agak silap. Ya, betul. Jadi yang penting, kita ada satu kaedah untuk mendekati soalan kebat. Bukan sekadar menulis. Kita ada satu pendekatan. Satu soalan kebat yang bagus perlu ada fakta. Dan diikuti dengan uraian. Dan diikuti dengan uraian lanjut untuk mengukuhkan uraian tadi. Dan kalau boleh, diberikan contoh. Tapi untuk semua soalan kebat, tidak semestinya perlu diberikan contoh. Jadi kalau ada contoh, lebih baik. Mereka berikan satu contoh dan akhirnya mereka menghabis atau merumuskan jawapan mereka menggunakan inference. Ingin saya nak Cikgu Siva nak terangkan di sini tentang inference. Sebab murid-murid ini mungkin agak kabur. Kerana inference ni ada juga mereka belajar dalam sains. Saya baru nak tanya dia. Inference ni macam dalam sains tu ke? Saya dah boleh baca ni tadi. Jadi inference ni memang ada dua. Satu dalam sains dan satu lagi dalam sejarah. Dalam sains, inference ni lebih kepada reasoning ataupun sebab. Mereka perlu berikan sebab. Tapi dalam bahagian sejarah, inference ni adalah lebih kepada kesimpulan kecil. Untuk merumuskan fakta mereka. Dan itu yang akan memberikan markah yang bagus. Jadi soalan ini memberikan lebih kurang 6 markah. 6 markah banyak tu. Jadi kalau seorang murid dapat menjawab fakta, memberikan uraian cantik dan dikukuhkan lagi dengan uraian lanjut dan diberikan contoh dan inference. Jadi saya rasa tidak ada alasan kenapa kita tidak perlu beri markah penuh kepada murid itu. Jadi kalau murid-murid kita menguasai bahagian ini, saya anggap mereka memang boleh mendapat markah yang tinggi dalam bahagian kebat. Betul tu. Dan kita ada sedikit masa untuk saya minta salah seorang boleh ya Cikgu ya untuk kongsikan jawapan anda. Adakah mereka ni betul-betul faham bagaimana nak menjawab bahagian soalan kebat? Siapa boleh kongsikan jawapan anda? Siapa yang nak cuba yang pertama? Silakan. Arif, silakan. Okey. Pada pandangan saya, fakta yang saya boleh berikan adalah membawa kepada kemajuan ekonomi negeri. Baik. Dan seterusnya, untuk huraian kerana perniagaan pelbagai sektor berkembang dengan pesat. Huraian lanjut saya agak panjang. Okey. Hal ini kerana perkembangan ekonomi berlaku melalui pertukaran teknologi antara Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Baik. Okay. Menarik. Contoh yang boleh saya berikan adalah bidang petroleum. Cikgu, inference ni saya kurang mahir tapi saya cubalah. Silakan, tak apa. Sesi pembelajaran kita sama-sama. Okey, Cikgu. Tuntasnya, perkembangan ekonomi yang dinikmati oleh Sarawak dan Sabah merupakan satu faedah yang diperoleh oleh Sarawak dan Sabah apabila membuat keputusan untuk menyertai gagasan Malaysia. Ya. Adakah jawapan-jawapan yang diberikan tu menepati permintaan saya soalan? Saya rasa memang Arif ni dapat, dia dah faham bagaimana nak menjawab soalan kebat. Kerana dia dapat berikan satu fakta di mana dia kata dia akan membawa kemajuan ekonomi kepada negeri. Jadi bila Sabah Sarawak menyertai Malaysia, memberi kebaikan kepada mereka, itu ialah faedah. Seperti mana yang diminta oleh soalan. Betul. Dan uraiannya mereka ada banyak perkembangan industri yang diboleh. Di mana uraian lanjut tadi diterangkan bagaimana Tanah Melayu juga boleh membawa kepakaran teknologi ke Sabah dan Sarawak, membantu mereka. Contohnya dia bagi tadi, industri petroleum. Menarik. Dan akhirnya dia buat satu kesimpulan kecil. Sebenarnya
keputusan untuk menyertai Malaysia adalah keputusan yang bijak di mana dia membawa faedah kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Sangat menarik. Betul tu. Jadi itu salah satu contoh jawapan yang diberikan oleh rakan kita. Dan sebenarnya dalam pada kita berbincang-bincang ni cikgu, kita telah pun kehabisan masa lah pula untuk kelas kita cikgu. Jadi tiba masa untuk saya minta Cikgu Siva kongsikan rumusan ataupun kesimpulan kepada apa yang kita telah pelajari setakat ini. Jadi silakan cikgu. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ya. Jadi sebelum saya nak buat kesimpulan atau rumusan, ingin cikgu nak bagi sedikit kerja rumah kepada murid-murid kita. Baik, boleh. Sebab mereka ni sekarang berada di rumah, PDPR akan berlangsung, bermula esok, sedang berlangsung. Okey. Jadi mereka bolehlah gunakan 2 soalan ini, menggunakan teknik yang diajar tadi, jawab soalan ini dan tunjukkan kepada cikgu-cikgu mereka dan dapatkan pandangan ataupun penjelasan yang lebih lanjut bagaimana mendekati soalan kebat. Jadi kita ada 2 soalan di sini. Soalan yang pertama, apakah teladan yang dapat dicontohi oleh generasi muda pada hari ini daripada usaha-usaha pemimpin negara dalam menjayakan pembentukan Malaysia? Jadi mereka perlu tahu. Okey, yang kedua ialah, pada pendapat anda, apakah manfaat yang diperolehi daripada penubuhan Malaysia? Manfaat secara keseluruhan. Jadi mereka boleh bincang dengan cikgu-cikgu mereka. Baiklah. Okey, jadi kita buat rumusan apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, cikgu. Jadi pembentukan Malaysia ini adalah satu usaha ke arah permuafakatan antara negeri-negeri. Bukan usaha satu negeri saja. Betul. Dia permuafakatan kerjasama antara negeri-negeri yang wujud. Sebenarnya kita kena tahu, tak ada negeri yang dipaksa untuk menyertai Malaysia. Ya, betul. Itu yang penting pelajar-pelajar harus tahu. Sabah tidak dipaksa, Sarawak tidak dipaksa, Brunei dan Singapura tidak dipaksa. Betul. Keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia itu adalah datang daripada mereka sendiri. Dan di sini kita perlu melihat apabila Brunei bercadang untuk menarik diri daripada gagasan Malaysia, Tunku Abdul Rahman menghormati pendirian mereka. Ya, betul. Jadi kita tidak gunakan paksaan, ugutan untuk kata kamu mesti menyertai Malaysia. Jadi kita menghormati pandangan. Jadi Tanah Melayu ni menggunakan kaedah rundingan, diplomasi, pakatan murni, memberikan penerangan kepada rakyat Sabah, Sarawak dan juga pemimpin-pemimpin mereka supaya mereka faham apa sebenarnya gagasan Malaysia. Adakah mereka akan mendapat manfaat ataupun tidak. Jadi walaupun terdapat penentangan pada peringkat awal, akhirnya pembentukan ini berjaya direalisasikan pada 16 September 1963. Itu yang penting. Jadi bagi generasi muda yang hari ini, yang tidak tinggal pada zaman itu, mereka harus belajar dari sejarah. Betul. Harus belajar dari sejarah. Setiap episod yang berlaku dalam kehidupan kita adalah satu pengalaman yang berharga dan pengajaran yang berharga kepada kita. Jadi sebagai penutup, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih Cikgu Siva Kumara Macindran dari SMK Bandar Utama Damansara 4 Petaling Jaya, dan terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 4 juga di atas pernyataan anda, perkongsian berkenaan dengan topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Yang di rumah, jangan lupa nota-nota yang anda dapatkan itu ulang kaji semula, terutamanya bagi calon-calon SPM 2021 boleh gunakan soalan kebat yang telah disediakan Cikgu Siva tadi untuk mencuba latih tubi di rumah sebagai persediaan untuk SPM 2021 yang akan berlangsung pada Mac 2022. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa lagi di satu lagi episod teras lepas ini. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Siva. Terima kasih. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada minggu ini, terdapat pelbagai reaksi daripada negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei berhubung dengan pembentukan Malaysia. Pada mulanya mereka merasa bimbang tentang pembentukan Malaysia kerana takut akan akibat yang tidak mereka ingini. Namun, melalui permuafakatan dan kerjasama yang padu, mereka berusaha dan akhirnya menyokong idea ini untuk kepentingan bersama. Pengajaran yang boleh diambil dari tajuk ini ialah murid-murid juga mestilah berusaha untuk mencapai matlamat di dalam kehidupan.
seperti mana yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman telah membuktikan bahawa dengan usaha yang berterusan tanpa mengira penat lelah dan juga kerjasama serta pemuafakatan yang telah diberikan oleh pelbagai pihak telah melahirkan pembentukan negara Malaysia. Sesungguhnya, kejayaan tidak akan datang bergolek. Ianya memerlukan usaha yang gigih dan juga amalan, kerjasama serta permuafakatan sesama rakan dalam menjadikan kejayaan satu kenyataan. Didik TV KP